So dia boleh jawab soalan tu. So dia boleh jawab selagi selagi dia tidak keluar. So maksudnya kalau dia kalau dia keluar and then dia try masuk balik, so saya rasa dia memang tak sempat nak jawab sebab masa pintu tu dah tutup dah. So kena pastikanlah yang ni kita kena bagi maklumkan pada pelajar lah sebab saya ada tengok ada kes sebelum ni memang pensyarah komplain, dia kata pelajar dia tak dapat nak masuk, tak dapat nak jawab ujian, tapi saya tengok ada pelajar lain semua okey, tak ada masalah, dia je seorang ada masalah, tak boleh jawab. And then saya tengok rupanya dia memang dia access pada jam pukul hujung-hujung, kemudian dia keluar and then dia tak sempat jawab lah, so dia akan effect lah markah dia. Mungkin dia sempat jawab 1-2 soalan and then dikira 1-2 soalan sajalah. So yang tu kena mention lah pada pelajar supaya elakkan untuk masuk untuk jawab kuis pada saat-saat terakhir. Tapi jangan risau, yang ni kita boleh extend masa, nanti saya akan tunjukkanlah masa kalau bagi pelajar-pelajar yang bermasalah ni, yang kat atas budi bicara pensyarah untuk extend masa, saya akan tunjukkan dalam slide yang berikutnya. So situasi yang ketiga adalah situasi yang mana pelajar masuk pada 22 Mei jam pukul 12:01. So ini memang tak boleh masuk dah. Pelajar tidak benarkan untuk menjawab soalan. So dia memang pintu dah tertutup, dia tak boleh buat apa-apa dah. Dia memang kena merayu lah pada pensyarah untuk buka balik soalan tu dan sebagainya. So ini adalah kaedah yang pertama, kaedah yang kita time duration off. Kita tengok untuk kaedah yang kedua. So kaedah kedua, ini adalah time duration on. So seperti yang saya maklumkan pada slide yang sebelum ni, kalau di paparan pelajar dia akan nampak macam ni. So dia akan nampak time left dia berapa. Kalau kita setkan 60, so dia akan ada 60. Dan benda ni akan countdown sampai ke 0 second. So kita tengok dekat sini, dekat dalam setting yang pensyarah buat, masih lagi sama. Maksudnya tarikh dia mula daripada 20, tutup pada 21 pada pukul 11.59. So settingnya sama macam kaedah 1, cuma beza dia kita tambah time duration. Okay, kita tambah time duration. So maksudnya kat sini, ujian ni sama je macam yang sebelum kaedah 1, maknanya dia boleh diakses pada 20 hari bulan dan dia tak boleh diakses pada 21 hari bulan pukul 11.59. Dan pelajar, tapi yang dia ada ekstra dekat sini, pelajar perlu menyelesaikan ujian dalam masa 60 minit sahaja selepas ia dimulakan. So maksudnya kalau kata, nanti saya akan tunjukkan situasi dia sebentar lagi. Okey, dan juga masa tetap berjalan walaupun internet terputus dan pelajar keluar. Ini pun kena maklumkan pada pensyarah lah. Pada pelajar. Sebab benda ni kalau kita buat real punya examination, so kita kena setkan masa tadi. Masa tu memang kita tak boleh berhentikan. Logiknya lah kalau kita buat ujian secara fizikal contohnya, pelajar masuk dalam bilik ujian. So bila dah masuk dalam bilik ujian, dia kena jawab lah sampai 60 minit tadi. Dia tak boleh lah kata tiba-tiba dia rasa nak pergi tandas. So dia pergi tandas, kemudian dia masuk balik. So masa dia tetap berjalan walaupun dia duduk dekat tandas setengah jam ke sejam ke, so masa dia tetap berjalan. So sekarang ni okey, kita tengok situasi dia macam mana. So situasi untuk akses kepada kuis masih lagi sama, tapi beza dia dekat time duration. So kita tengok senario dia. So senario dia yang ni saya bagi satu senario je lah. So kalau kata pelajar tadi dia mula menjawab pada jam 8 pagi, okay, pada jam 8 pagi 20 hari bulan Mei. So kalau dia masuk sahaja, dia punya durasi dia akan terus berjalan. So dia akan set sebagai 60 minit. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia akan countdown ni lah. Bila dia masuk je, dia akan nampak skrin macam ni dan masa terus berjalan. Okay, sekali lagi saya ingatkan, masa ni akan berjalan dan tak akan berhenti. Dia buat lah macam mana pun dia tak akan berhenti. So pada pukul 8 ni dia dah boleh menjawab soalan. Kemudian tiba-tiba pukul 8.20 dia terputus internet ataupun dia keluar, dia nak pergi tandas dan sebagainya. So masa dia sekarang dah tinggal 40 minit. Okay, sebab dia dah ambil masa daripada 8 sampai 8.20.
So dia dalam sekitar ni dia dah guna 20 minit. Okay, so kalau dia keluar internet terputus dan sebagainya, dia tak boleh melihat soalan. Okay, so masa dia dah keluar, dia tak nampaklah soalan tadi kan. Okay, and then tiba-tiba dia masuk balik, mungkin internet dia dah okey ke apa ke, baru dia berjaya masuk balik dalam pukul 8.50. So maksudnya masa dah berjalan hampir berapa minit ni? 30 minit. Okey, dah masa 30 minit. So dia tinggal lagi 10 minit saja untuk nak jawab soalan tadi. So dia masih lagi boleh menjawab, tetapi masa dia cuma tinggal 10 minit sajalah. So kalau apa yang dia sempat jawab dalam 10 minit, itu yang dia akan direkodkan dalam MyGuru. Baik, kalau kata dia masuk selepas ini, Cik Niza nak tanya. Okey. Kalau ada tak setting untuk kita setkan satu soalan tu berapa minit ataupun saat dia muncul dekat skrin? Oh, tak, setakat ni tak ada lagi features yang macam tu. So kalau student kita macam dia meniru pun boleh lah kan, sebab soalan tu dia akan keluar seberapa lama yang boleh selagi pelajar tak bagi jawapan, betul? Sebab dia macam ni lah, sebab kalau kita nak kata nak pantau pelajar meniru dan tak meniru ni dalam ujian online, sebenarnya memang benda yang memang susah lah nak buat. Tapi sebenarnya kalau kita set masa dan soalan yang dipaparkan juga adalah rawak, okay? So maksudnya soalan mungkin kalau dia nak bincang pun sebenarnya dalam masa 60 minit pun sebenarnya adalah sukar sebenarnya. Kalau kata tiba dia boleh buat video call antara soalan yang dia nak bincang dengan kawan dia, soalan satu apa, soalan dua apa, so dia tak nampak sebab soalan satu pelajar A dengan soalan satu pelajar B tak sama. So dia tak sempat pun dia nak berbincang sebenarnya kalau kita ikutkan lah. Dan sebenarnya kalau sorry, ada soalan ni? Tak, sebab maksud saya yang meniru tu bukan dia bincang dengan kawan dia. Sebab kan sekarang ni kita buat online, so dia ada nota semua online. Itulah. Ya, okey, maksudnya dia boleh tengok apa internet dan sebagainya kan? Tengok buku ke apa. Yalah. So baik, saya faham soalan tu. Maksudnya yang itu sebenarnya di luar kawalan kita sebenarnya. Kalau kita buat ujian, terutamanya ujian online, mana-mana ujian online pun memang secara fizikalnya memang kita susah nak pantau lah daripada bentuk tu. Cuma apa yang kita boleh buat bergantung pada kreativiti pensyarah lah untuk buat soalan yang mungkin tak ada dijumpai dalam buku dan sebagainya, ataupun soalan tu kena mantap. Betul Dr. Syakinas tulis. So soalan tu memang kena mantap, maksudnya tak ada boleh dicari dalam internet dan sebagainya. Okey, so sekarang ni saya rasa faham untuk yang kaedah 2 ni. So kaedah 2 dengan kaedah 1 beza dia cuma ada time duration ini sahaja. So kalau time duration ni di on kan, inilah kesan dia lah. Maksudnya dia akan ada masa ni. Dia akan straight masa. Cik Miza, kalau maksudnya setiap soalan tu bila dihantar kepada pelajar, pelajar akan dapat susunan soalan tu berbeza-beza ke? Ya, soalan dia berbeza-beza. Walaupun pensyarah set soalan satu ni ada, contoh ni saya buat soalan 3 ni, yang ini. So pelajar A dengan pelajar B dia takkan nampak yang sama. Okay. So yang itu tak ada dalam setting MyGuru. So tak perlu setting. Memang kita dah automatic setkan semua soalan yang diberikan pada pelajar akan automatic random. Susunan soalan akan automatic random. So dia memang tak boleh nak bincang dengan kawan-kawan dia. Kecuali kalau kata soalannya hanya 1 atau 2, so dia akan ada kemungkinan lah soalan 1 tu sama dengan pelajar lain. So kalau kata soalan tu lebih daripada 10, memang kadar dia punya randomization tu memang lebih lebih susah lah pelajar nak guess yang sama. Okey, bagaimana pula dengan soalan yang berbentuk kita kata soalan 1 dia berkait dengan soalan 2, something macam tu. Yang itu buat masa ni saya nampak je yang tu. Tapi buat masa ni dia tak support lagi untuk group by soalan. Maksudnya ada dalam satu soalan dia ada soalan-soalan kecil kan. Contoh macam
Saya suruh soalan berkaitan dengan petikan bahasa Melayu dan sebagainya. So ada petikan, kemudian dia kena jawab berdasarkan petikan tadi. So buat masa ni memang tak support lagi untuk dalam MyGuru. Features untuk group by soalan itu tak support lagi. Tapi memang kita sebab request banyak untuk randomization, so kita proceed dulu untuk randomization. InsyaAllah nanti saya akan cuba untuk buat option pada pesyarah, so boleh tetapkan sama ada nak random ataupun tak random lah untuk cover soalan yang jenis yang perlukan yang tak perlukan random, maksudnya dia perlu ikut sequence yang telah ditetapkan kan. So nanti yang tu kita akan tambah baik kemudian lah. Tapi buat masa ni memang semua soalan yang di-set up bila diberikan pada pelajar memang 100% randomized. So memang dia takkan sama. Okey, kita nak tengok macam mana kita nak lihat markah pelajar. So selepas kita dah assign ujian tadi, so pelajar pun dah jawab apa semua so kita akan tengok dia punya result di sini. So pada bahagian online assessment ada menu untuk quiz result. Baik, untuk quiz result yang ini untuk skrin paparan pesyarah. So apa saja yang pesyarah set up dekat dalam quiz setup, so dia akan senaraikan dekat sini. And then kalau kita nak tengok result dia, so kita kena klik lah mana satu quiz yang kita nak lihat. Then yang ni dia akan split by group. Group dia asing sebab kita set up pun asing. So kita akan nampak quiz tu berasingan. So bila kita klik show result, sini ada sedikit quiz information, maklumat quiz tadi. Dan dia akan ada dua kotak dekat sini. Yang kotak yang pertama adalah senarai pelajar yang telah hantar dan senarai pelajar yang belum hantar. Okey, baik. Dan dekat senarai pelajar yang telah hantar, kita dapat tengok dekat sini akan ada dia punya markah dia. So markah dekat sini memang automatic kira. Yang penting pesyarah kena setkan jawapan dekat dalam soalan pesyarah yang masa set up quiz sebelum ni. So pastikan kita set up jawapan dia, baru dia akan kira markah tadi. Kalau dia tak set up, dia tak kira lah. And then dia akan terus bagi dalam bentuk percentage berapa. Kemudian kita ada option untuk redo quiz. Yang ini saya akan terangkan nanti dalam slide saya yang seterusnya, macam mana kita nak bagi pelajar untuk attempt semula quiz ataupun redo quiz. Okey, dan dekat sini kalau perasan kalau kita terus bagi pelajar jawab quiz, so kalau dia sedang menjawab, dia akan keluar macam ni, maksudnya dia belum proses lagi dia punya jawapan dia sebab dia belum submit. So dia akan keluar dekat sini, maksudnya dia sedang menjawab. Nanti bila dah selesai dia submit, dia akan keluar macam ni lah markah dia. So yang lain-lain ni memang dia tak start apa lagi. So dia tak klik untuk tengok soalan. Baik, itu untuk melihat markah. So melihat markah sebenarnya very straightforward. Just klik je show result dan akan nampak lah dekat sini untuk pesyarah. Yang complicated cuma bagi saya part quiz setup tu, itu saja yang macam a bit complicated setting dia. Baik, boleh kita teruskan untuk melihat masalah. Okey, ini adalah soalan esei. Soalan esei tak sesuai digunakan dalam online assessment sebab memang kita cuma boleh set soalan dua jenis je, multiple choice dengan multiple answer. So kalau untuk soalan esei, saya galakkan pesyarah untuk menggunakan assignment. So boleh gunakan platform assignment untuk menjawab esei. So ada soalan tadi berkaitan dengan berapa jumlah jawapan berapa jumlah jawapan, setakat ni tak ada limit. Boleh je tambah je berapa banyak jawapan pun. Kita boleh jawab soalan dulu ke Iniza? Jawab soalan dulu? Oh tak ada, saya sempat terbaca je. Okey, ada soalan apa? Okey. Soalan daripada Dr. Shirley. Okey. Soalannya, my subject involve the use of a lot of mathematical symbols and formula. Can online assessment support it, especially when I prepare questions? Okey, untuk soalan matematik, nanti saya akan demokan sebentar lagi soalan matematik. Bagus soalan tu. Yang tu saya akan demokan. Tapi apa yang saya boleh cakap, so dalam ni memang tak boleh type formula dalam ni. Tapi apa yang kita boleh buat,
kita boleh gunakan Microsoft Word. So kita boleh design dulu dekat Microsoft Word tu, kemudian kita boleh copy dan kita paste dekat sini. Jadi saya akan demokan dalam sesi demo sebentar lagi ya, untuk formula matematik. Okey, baik, kita sambung untuk masalah berkaitan dengan pelajar. Ini antara yang kita terima komplain sepanjang online assessment ni digunakan. So antaranya adalah pelajar terputus internet semasa ujian. So ini yang biasalah tak tahu lah, mungkin alasan ke ataupun memang internet tu terputus, saya tak pasti, tapi ini antara yang berlaku lah. So bila internet terputus, so pelajar tak perlu risau, yang mana jawapan yang pernah dia jawab sebelum ni dia tak akan hilang. So kalau kita tengok online assessment pada MyGuru lama, yang itu dia memang hilang. Kalau internet putus, dia tak sempat nak submit, dia hilang. Tapi untuk MyGuru baru, kita dah memang set kan, dia klik je dia terus save. So dia takkan hilang dia punya jawapan dia. So jangan risau, so maksudnya pelajar boleh sambung balik. So kalau kata betul internet dia terputus, dia cuba guna kaedah lain pula, mungkin dia pinjam wifi orang lain ke apa ke, so dia boleh sambung balik. Yang mana dia tak perlu nak sambung daripada mula, dia cuma sambung daripada mana yang dia terputus tadi. So jawapan yang dia dah masuk sebelum ni boleh disambung. Tapi sekiranya dia cuba sambung, internet tak berjaya nak dapat juga sampai dah tarikh tutup, so tarikh dah tutup, yang itu memang pelajar dah tak boleh nak jawab. So itu adalah tertakluk pada budi bicara pensyarah lah. So yang mana pensyarah boleh bagi dua kaedah. So sebenarnya kena buat dua-dua ni sebenarnya. Yang mana pensyarah perlu melanjutkan tempoh masa untuk menjawab, dan pensyarah perlu redo balik. So dia boleh jawab semula lah. So kita tengok kalau dia tak sempat menjawab. Okay, so ini isu kalau dia tak sempat menjawab, yang mana pensyarah perlu extend dia punya quiz. Okay, untuk extend quiz, perlu pergi kepada quiz setup. So macam yang saya tunjukkan di slide yang sebelum ni, pensyarah perlu pergi kepada quiz setup, dan dia kena kemas kini balik. So ada button edit dekat dalam quiz yang kita dah buat sebelum ni. So kita kena tekan button edit, dan kita akan nampak balik setting untuk quiz, tarikh quiz. So tarikh tu mungkin dia dah terlepas, mungkin dah hari yang seterusnya. So kita just ubah je tarikh ni, lanjutkan kepada mungkin 23 bulan Mei. So kalau kita lanjutkan ni, pelajar-pelajar yang lain yang tak ada masalah, yang dah selesai jawab apa semua, dia tak akan ada kesan. Maksudnya pelajar yang dah berjaya submit, so dia boleh teruskan macam biasa. Maksudnya markah dia kita reset balik lah. Kita tak adalah suruh paksa seorang tak dapat jawab, okey semua kena jawab balik, tak. Maksudnya kita yang mana yang bermasalah sahaja, kita boleh extendkan masa supaya dia boleh jawab. So tak perlu risau untuk kalau kata semua pelajar nak kena jawab balik semula. So cuma yang pensyarah kena ingat, kena tambah dekat sini lah, kat quiz setup, edit, and then tambah je, extend je tarikh kat sini. Baik, itu untuk extend dia punya tarikh. Kemudian apa yang perlu pensyarah buat, pensyarah perlu setkan siapa yang pelajar yang perlu mengulang. Contohnya kalau kata pelajar yang ni, so katakan pelajar Hafizah Raja'ah ni, dia markah dia sikit sangat, 2/10 je. So dia dah merayu-rayu nak nak jawab balik dan sebagainya. Mungkin kita rasa kita patut bagi dia peluang untuk dia betulkan markah dia. So kita boleh benarkan dia menjawab soalan, redo quiz. So tapi sebelum kita tekan redo quiz, macam saya cakap tadi, kita kena tengok dulu tarikh ni masih tamat ke belum tamat. Kalau dah tamat, kita kena edit dulu masa tu, panjangkan dulu masa, baru kita boleh tekan redo, and then baru pelajar boleh nampak. So kalau kita redo dekat sini tapi masa ni belum dah terlepas, so pelajar memang tak nampak sebab masa dah ke belakang, so dia tak boleh buat apa-apa. Okey. Dan pelajar lain memang tak terkesan lah. Kalau kata kita tengok sini, dia memang yang ada dia akan stay. Yang dah berjaya submit, dia akan stay dekat sini. Dan bila kita tekan button redo, dia akan masuk ke dalam senarai yang belum disubmit. So maksudnya kita tahu pelajar tu sekarang dalam boleh buat semula dia punya exam dia.
sebab dia dikira sebagai pelajar yang belum hantar ujian. So dia boleh ni. Dan sekali lagi saya ingatkan pelajar yang lain-lain yang tak ada masalah, so dia tak akan terkesan. So kita tak perlu nak buat kuis ulangan dan sebagainya. Kita just edit balik kita punya kuis tadi. Satu lagi isu yang ini pelajar tidak dapat melihat ujian. So ada komen mana biasa berlaku, ini yang melibatkan naming lah. Yang biasa berlaku bila pensyarah dia dah dia kata dia dah buat kuis, tetapi bila dia suruh pelajar dia jawab kuis, ini skrin pelajar so dia tengok tak ada. Kuis dia tak ada dalam senarai online assessment, dia tak ada pada skrin pelajar. So apa yang berlaku sebenarnya ini banyak kes yang mana pensyarah dia buat question bank, dia buat question bank tapi dia namakan sebagai kuis. Dia punya assumption bila nama sebagai kuis, itu adalah kuis sebenar yang pelajar akan nampak. Tapi sebenarnya itu bukannya kuis sebenar, itu hanya set soalan yang ditetapkan dalam bank soalan. Itu yang berlaku lah. That's why saya tekan kat sini, kalau kata kita buat set soalan, kita elakkan menggunakan nama kuis satu supaya kita tak confuse sama ada ini adalah set soalan ataupun ini adalah kuis yang kita nak bagi pada pelajar. So bila Ni nak jelas sikit pasal test bank. Sorry lah tak pergi demo ni kan, tapi nak tanya juga. Bila kita buat soalan dalam quiz bank tu, bila kita nak set kita punya quiz online assessment tu, kita boleh pilih tak daripada soalan test bank? Katakan kita ada 30 soalan, kita nak 10 soalan je. Saya rasa saya dah tunjuk kat slide yang sebelum ni. Sebenarnya question bank adalah set soalan. Maksudnya kita bukannya pilih by spesifik soalan. Maksudnya kita nak ambil question bank 1 soalan A, question bank 2 soalan B, soalan C dan seterusnya. Kita tak boleh ambil macam tu. Kita kena ambil keseluruhan set soalan tu untuk dijadikan ujian. Maksudnya kita cuma boleh pilih, contoh kita nak buat kuis 1. So kuis 1 ni merefer kepada set soalan yang mana. So baru kita boleh buat kuis tu pada pelajar lah. Okay, so sekejap, Ilmiza kejap ya. Boleh, saya ada cadangan, kita teruskan dulu dengan slot online assessment ni. Di hujung slot nanti saya akan buka Q&A kepada semua. Sebab saya bertanya daripada chat. Oh itu betul. Boleh. Saya ikut slide ni je dulu nanti kita akan buka sesi sebab saya rasa panjang ni masa. Sebab nak kena demo dan ada go through 2 lagi modul. Okey, baik, ini saya ceritakan. Okey, untuk sesi demo seterusnya saya terus demo lah macam mana kita create soalan. Okey, untuk create soalan ini untuk pensyarah So pada online assessment, klik pada button question bank. Okey, kemudian kita boleh buat soalan. Set soalan my guru. Sila jawab semua. Baik, ni kita setkan. Okey, selepas kita setkan, kita kena tambahlah soalan yang ada untuk dalam set soalan kita. So ni untuk edit yang tadi ni edit soalan dan sebagainya. Edit nama dia. Baik, kita try masukkan soalan. Okey, ini untuk set soalan my guru saya perlu tambah, so sila jawab semua. So sekarang ni belum ada lagi, so kosong lagi. So kita perlu buat untuk soalan pertama, contoh saya buat multiple choice. So soalan dia my guru mula digunakan pada, kemudian kita save question. Okay, so kita dah berjaya save. So bila dah save question, baru kita boleh terus tambah jawapan dia. So jawapan dia 2006, kita add, kemudian 2010, 2018 dan boleh add seterusnya lah, banyak lagi. Dan untuk meletakkan jawapan yang betul, so kita just klik saja. So jawapan betul dia 2006. So inilah. So kita pastikan dia jawapan yang betul tu kita dah set kan. Untuk tambah soalan baru, just klik je add question. Okay, kemudian masukkan jenis soalan lain pula. Okay, multiple select. So pilih itu yang ada di my guru.
Okay, ini contoh multiple select. So kita save. Pun sama juga. So dia akan ada 2 kat sini. So pilihlah sini forum. Kemudian material dan juga katakan cosmet. Okay. So sama juga kita kena tick mana satu jawapan betul. So dekat sini semua jawapan betul. So semualah. Okay, kemudian saya terus tengok tunjukkan kalau kata untuk soalan matematik So ni contoh soalan matematik. Jawapan dia adalah multiple choice. So untuk soalan matematik, apa yang perlu pesara buat? Dia perlu pergi kepada Microsoft Word. So sebenarnya soalan dia masih lagi sama. Sila kira. Okay, saya katakan sila kira. Kemudian pergi pada Microsoft Word. So dekat sini kita boleh pergi pada insert equation kot Saya pun tak pasti macam mana nak letakkan katakan macam ni lah. Okay, so ini adalah equation map dia. So apa yang perlu buat, just copy ni, copy kemudian pergi kepada soalan ni di My Guru, kita just paste saja. So bila kita paste, dia akan keluar dekat sini. So kalau kita save, so pelajar akan nampak dia punya equation kat sini. And then kita boleh letaklah jawapan dia apa, katakan 10. Kemudian 100. 1. Okay, pilih jawapan yang betul. So very straightforward. So setakat ni yang inilah. Ya. Okay, kemudian so itu contoh soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Baik. So seterusnya kita nak buat quiz setup. So selepas kita dah set quiz, so kita nak kena lepas kita dah buat soalan, kita kena adakah susunan jawapan key in. Jawapan tu susunan jawapan tu saya pun tak pastilah. Tak apa, susunan jawapan sebenarnya tak kisah sangat kan. Sebab dia punya cara dia pilih tu dia ada problem sikit. Tapi memang pelajar akan nampak kisah kena ada jawapan 1 dan 2 Baik, tak apa, nanti saya akan tengok balik lah Tapi jawapan memang dia akan pilih jawapan yang betul. So maksudnya kalau kata susunan dia dah turun ke bawah dan sebagainya, itu jawapan yang betul, itu adalah jawapan yang betul Baik, untuk setup quiz. So untuk setup quiz, okay, kita kena setkan lah ni quiz My Guru, katakan My Guru. Baik, kita pilih mana tadi soalan tadi? Set soalan ujian My Guru, okey, set soalan ujian My Guru dan kemudian saya pilih pada set group A. Okey, ini yang setting yang saya cakap tadi lah. Ni ada masa ke tak ada masa. So untuk test ni saya buat tak ada masa dulu. So kita tekan je create. Baik, kemudian kita tengok macam mana pelajar punya akses. Sebentar saya buka pelajar. Pelajar. Mana quiz My Guru? Saya dah tak ingat dah quiz. Quiz My Guru ni. Okay. Result. Quiz My Guru. Saya rasa guna siapa? Pelajar demo. Okay. Sebab saya nak tunjuk macam mana pelajar menjawab
Baik, ini skrin untuk pelajar. So, pelajar akan nampak dekat bahagian online assessment.